Selepas kau reject kau punya account number, Along tu mesti panas buntutnya. Ketua kepala Along penipuan ini masih berluasa. Benda yang perlu diberi perhatian. Kau ingat dia buka company untuk kau orang senang ke? Bukan untuk kau senang, untuk dia senang. Tanpa ada pegawai bank, akaun tu tidak boleh dibuka. Dia menawarkan habuan kepada orang yang buka akaun ini, dipanggil keldai akaun. Dan dia juga menawarkan habuan kepada pegawai bank di mana-mana agensi bank di seluruh Malaysia. Telah ramai keluarga-keluarga mangsa kepada keldai akaun yang meminjam ini, hancur hidup mereka, hilang pendapatan. Setakat RM500 tu apalah sangat. Kalau dia scam kat orang, dia dekat 400-500 ribu. Orang tak nak dengar apa saya boleh cakap. Ayah kau ni kecewa dengan korang. Itulah dia tak tahu kita punya susah. Saya terlibat dalam kes Along. Nak buka bank, sebanyak 4 bank, dan dia kata ada komisen sebanyak 500 sebulan. Kemungkinan orang bank tu pun kira makan rasuah, diorang dibayar bersumbangan. Tentu saya fikir hanyalah duit, silap saya juga. Dah berapa bulan macam tu, bila saya cakap dengan diorang saya nak tutup semua, diorang lambat-lambatkan lah, diorang masih nak guna benda tu. Mohon pihak polis, mohon kepada CIDP, mohon kepada SPRM, tolong tengok kes ni dan tengok dengan teliti. Kerana ini kes yang sangat penting, perlu diambil berat, saya mohon. Saya rasa dah tipu orang, saya dah jadi scammer lah. Saya rasa salah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Inilah dia modus operandi Along yang sekian lama hari ini kita lihat sukar untuk dibenteras dan sukar untuk didapatkan keadilan kerana mereka-mereka ini telah menjalankan sindiket penipuan Along ini dengan menggunakan talian semata-mata. Sebab itu hari ini kita lihat ada banyak kategori kes-kes Along yang berada di luar sana. Ada Along yang kita rasa dia memang beri pinjam dan kita terima duit, dan contohnya dia tawarkan RM1,000, dapat dekat tangan 700 dan perlu bayar balik RM1,000 atau ke RM1,200, dan setelah bayar balik hutang ini maka selesailah untuk urusan kedua belah pihak. Ini yang Along kita kira boleh bertoleransi, maksudnya boleh lagi kita munasabah lah, maksudnya pinjam dan perlu bayar balik dengan kadar interest walaupun ada sedikit tinggi tetapi ada penyelesaiannya. Pinjam RM1,000, dapat tangan RM700, bayar balik RM1,000 dan RM1,200. Setelah bayar, mangsa-mangsa ini bayar, maka selesailah. Itulah kes-kes yang kita lakukan selama ini dan mendapat penyelesaian. Tetapi hari ini kita ada kes yang lebih, skala yang lebih besar, iaitu berkenaan dengan sindiket penipuan Along. Kita sebut Along kerana apa? Kerana dia menggunakan modus operandi pinjaman duit kepada mangsa-mangsa ini, tetapi pada tujuan dan matlamat dia adalah supaya mereka-mereka ini telah masuk ke dalam perangkap mereka. Bagaimanakah kita dapat menekankan perkara ini supaya pihak-pihak berwajib menjadi perhatian? Walaupun saya sedia maklum, pihak polis, PDRM, pihak yang terlibat, Jabatan Peguam Negara sedang mengenal pasti mereka-mereka ini untuk dituduh dan supaya mereka ini dihukum dan dipenjarakan. Tetapi apa yang lebih sulit lagi adalah Along ini ataupun yang menawarkan pinjaman wang ini, sedikit ini, mereka ini tidak pernah muncul dan tidak pernah kita kenal siapa mereka ini. Mereka menggunakan talian untuk menjalankan modus operandi Along ini. Bagaimanakah modus operandi Along ini? Mari saya jelaskan dekat sini dengan lebih details dan supaya benda ini memberi dan membuka fikiran kepada semua mangsa-mangsa Along dan sesiapa yang nak terlibat dengan meminjam Along ataupun mereka yang terkena dengan scam sedikit pinjaman Along yang sebegini. Scam ini, sedikit ini, di mana mereka ini modus operandinya pada peringkat awal, flowchart dia tu dari awalnya adalah dia menawarkan habuan kepada mereka yang nak buka akaun bank, dan mereka ni mempunyai koordinasi ataupun mempunyai kolaborasi dengan pihak bank, iaitu kepada bukan bank tersebut tetapi ejen ataupun pegawai ataupun office boy lah kita kata, office man, office woman yang bekerja dengan bank. Dan hari ini kita sedia maklum, nak buka akaun bukannya mudah. Kita kena thumbprint menggunakan sistem yang telah dinaik tarafkan oleh pihak bank, iaitu tidak boleh lagi secara manual. Benda ini telah dikuatkuasakan pada beberapa tahun yang lepas. Sesiapa saja ingin buka bank, buka buku bank ataupun mendapat kelulusan pinjaman wang daripada bank ataupun mendapat kelulusan daripada pinjaman kereta ataupun pinjaman rumah, semua menggunakan thumbprint. Maksudnya kena pergi ke bank untuk dithumbprint dan untuk mendapat
dapat pengesahan supaya barulah benda ini dapat diklarifikasikan perkara ini. Tetapi apa yang telah terjadi adalah benda ini ada campur tangan daripada ejen ataupun pegawai bank, satu atau dua individu cukup untuk menumbuhkan sedikit ini bertambah besar. Cuba tuan-tuan bayangkan, kita nak buka bank, kita kena pergi ke bank secara official, kena register, kena tulis, kena isi form, kena tulis reference, semua kena details lah. Maksudnya all kita punya details, kita punya data kena berikan kepada bank. Maka barulah bank membuat penilaian. Beberapa tahun yang lepas ini bank mula ketat. Pihak bank sudah mula ketat bahawa tidak semudah itu untuk buka akaun, walaupun nak buka akaun saving. Di situ kita tahu bahawa bank mempunyai data, mempunyai sistem yang sangat tegas dalam memberi ruang kepada mereka untuk buka akaun walaupun nak terima gaji. Bukan semudah itu. Tetapi bagaimana hari ini sindiket ini dapat bertambah seperti cendawan tumbuh, sehingga kan mereka ini berada di seluruh Malaysia dan terlalu ramai mangsa-mangsa yang ditipu. Okey, saya ingin jelaskan dekat sini proses untuk buka buku bank. Pertama, anda kena pergi ke bank. Bila pergi ke bank, kena berjumpa dengan officers bank. Lepas tu kena isi semua data. Setelah isi data, maka bank akan buat penilaian. Adakah dia ni layak, ada mempunyai security tos dan sebagainya untuk buka akaun di mana-mana cawangan-cawangan bank ataupun mana-mana agensi bank di seluruh Malaysia. Jadi setelah itu barulah akaun ini dibuka dan pemilik akaun ini hanya boleh dipakai untuk secara peribadi. Saya contohnya buka buku bank, saya sahaja yang boleh pakai. Segala berkaitan dengan TSC number menggunakan hak peribadi saya sendiri. Segala berkenaan dengan online banking semua adalah milik saya. Username ke, password ke, apa checker maker segala macam pun adalah milik saya. Tapi bagaimana hari ini akaun ini boleh disewakan, diberikan kepada sindiket Along ini? Cuba bayangkan tuan-tuan. Benda ini mereka buat dengan menggunakan tawaran habuan, iaitu yang di mana setiap pada bank anda beri pinjam, anda akan mendapat gaji setiap bulan mungkin RM500 ke RM1,000, mungkin lebih daripada itu. Dan apa kena mengena dengan pegawai ataupun ejen di dalam bank? Kerana tanpa ada ejen ataupun pegawai bank, akaun itu tidak boleh dibuka. Jadi sebab itu tuan-tuan kena faham, bila dah buka buku bank, maka akhirnya akaun tu jadi milik kita. Betul? Apa yang dilakukan oleh sindiket Along, dia menawarkan habuan kepada orang yang buka akaun ini, dipanggil keldai akaun. Dan dia juga menawarkan habuan kepada ejen ataupun pegawai bank di mana-mana agensi bank di seluruh Malaysia dengan tawaran satu buka akaun mungkin RM1,000. Jadi dia bermodalkan hanya RM500 ke RM1,000 kepada ejen bank yang berikan peluang untuk buka buku bank, buku saving. Maka dia beri juga kepada keldai akaun ini gaji RM500 ke RM1,000. Bermaksud dia bermodalkan hanya kepada RM1,000 ke RM2,000 sahaja. Akhirnya dia telah memiliki satu akaun bank secara rasmi dan dia juga memiliki akaun bank secara rasmi bersama dengan online banking. Jadi dia telah mengawal akaun ini ataupun kita panggil akaun saving ke akaun current, dia telah mengawal dengan bermodalkan RM2,000. Tuan-tuan bayangkan, setiap orang yang masuk ke dalam duit ke dalam akaun ni bukan satu orang yang membayar duit pinjaman. Beratus, mungkin beribu orang yang telah masukkan duit. Cuba bayangkan kalau satu hari kemasukan duit katalah RM1,000 ke RM1,500. Kalau setiap hari ada orang masuk 200 transaksi, 200 kali dengan RM1,500 hampir RM300,000 untuk satu akaun bank. Bayangkan kalau sebulan boleh mencecah RM6 juta ke RM9 juta. Tetapi dia hanya bermodalkan RM2,000. Apabila mangsa-mangsa ini membuat laporan polis, maka yang akan dikenal pasti oleh pihak polis untuk menangkap dan juga dibawa ke mahkamah untuk mengambil reman dan dituduh adalah mangsa-mangsa keldai akaun juga. Hari ini orang yang menjalankan modus operandi ini, sindiket Along ini tidak pernah ditangkap kerana mereka hanya menggunakan talian sahaja untuk memanggil orang buka akaun bank. Maka agensi bank dia bayar pun, dan mereka ini tidak pernah berjumpa. Yang hanya berjumpa hanyalah keldai akaun dan juga ejen di dalam bank ataupun pegawai di dalam bank. Jadi ini yang menjadi masalah kepada kita, bahawa apabila mereka ini ditangkap, mereka tidak boleh untuk mengenal pasti siapa. Sebab tu pihak polis bila tangkap, polis dia punya kerja mudah. Dia melihat kepada fakta dan juga pembuktian. Maksudnya dia mencari bukti dan untuk diberikan pembuktian di dalam mahkamah. Maka dia tangkap keldai akaun. Bila ditangkap, harus menerima hukuman daripada mahkamah. Direman, dituduh, akhirnya bicara kes. Setelah bicara kes, didapati bersalah, maka dipenjarakan mungkin 6 bulan, setahun setengah, 2 tahun. Lihat kepada berapa kali mereka ini ditangkap. Maka di dalam sistem penjara, sistem mahkamah juga, dia juga ada memberi peluang. Contohnya kali pertama tangkap mungkin 3 bulan penjara, 6 bulan penjara. Maka kalau berkali-kali mungkin dah dia pergi kepada 1 tahun, 2 tahun dan sehingga kepada 5 ke 10 tahun. Tetapi hari ini yang membuatkan saya sakit hati ni hari ini adalah yang terlibat ini semua adalah mereka yang diberikan suapan ataupun habuan hanyalah sekadar RM1,000 ke RM2,000. Keldai akaun dan juga pegawai bank. Jadi sebab itu saya lihat pihak polis perlu
perlu memberi perhatian ke atas perkara ini. Saya tahu banyak kes yang telah ditangkap, direman, dituduh dan dibicarakan dan dipenjarakan. Saya tahu. Tapi bagaimana kita nak tangkap kepala jerung ni? Kita nak tangkap sindiket alung ni yang telah berluasa dan dia telah menggunakan semua orang sebagai mangsa. Dan bayangkan, sindiket ini hanya memberi pinjaman sebanyak RM300, RM500, RM1,000 dan dia telah memaksa mereka bayar daripada jumlah RM5,000 ke RM30,000. Bagaimanakah ia terjadi? Modus operandinya begini. Dia menawarkan pinjaman. Dia memang menawarkan pinjaman supaya orang ini tidak boleh bayar balik. Ini memang modus operandi sindiket ini. Ini alung yang berbeza. Ini dipanggil alung daripada, kalau kita lihat, kalau saya berbual, saya bercakap on the phone, adalah alung bercakap seperti bahasa daripada Sarawak, Sabahan. Tetapi saya pasti mereka ini menggunakan voice yang boleh ditukar itu. Sebenarnya mereka ni bukan daripada Sarawak atau Sabah dan mereka menyamar sebagai alung dari Singapura. Dan sebab itu bagaimana kita nak tangkap mereka ni? Dan alhamdulillah kita dapat 18 orang. Sekarang ni kita dah ada 30 lebih. Daripada 18 orang dipanggil lagi 30 lebih yang mereka ini akan bakal ditangkap, dituduh, direman, dituduh dan dibicara dan dihukum. Mereka telah tampil memberi kerjasama setelah kita panggil. Mereka telah menceritakan modus operandi dan jalan cerita bagaimana mereka terlibat, bagaimana mereka ditawarkan habuan hanyalah dengan gaji RM500 ke RM1,000 sahaja, tetapi mereka telah memberi akaun dan memberi online banking kepada alung-alung ini untuk diguna pakai dan menipu lebih ramai orang di luar sana. Sebab itu saya nampak ini perlu diberi penekanan, perlu diambil berat, perlu diambil tahu dan perlu mendapat perhatian daripada semua agensi yang terlibat, termasuk SPRM, termasuk PDRM, termasuk immigration. Kerana apa? Pihak immigration juga boleh mengenal pasti pasport mereka ini supaya tidak dibenarkan pergi ke luar negara dan buat tangkapan dan aturkan kerjasama kepada Polis Diraja Malaysia dan SPRM untuk turut tampil mencari ejen-ejen bank ini supaya mereka ini ditangkap dan mohon kepada pihak bank untuk melaporkan pegawai-pegawai mereka yang terlibat dalam sindiket alung ini. Sebab ini amat bahaya. Kerana apa? Ini sindiket alung yang menawarkan RM300, RM500, RM1,000 tapi dia memang plan untuk orang tak perlu bayar balik kerana dia akan lemparkan cat, dia akan lemparkan poster, malah dia lemparkan cat kepada rumah jiran-jiran, malah dia pecahkan kereta, cermin kereta jiran-jiran. Tujuannya untuk apa? Untuk apabila mereka jiran-jiran mula marah dan terkesan, maka jiran-jiran akan paksa dia bayar. Sedangkan dia pinjam RM300, yang terbaru kita ada kes pinjam RM300 kena bayar RM30,000. Berlaku di Negeri Sembilan. Jadi bila jiran-jiran, rukun-rukun tetangga ni pergi desak, kau bayarlah kerana kau lah hari ni rumah aku kena melencat, kerana kau lah kereta aku kena pecah. Dia pandai. Alung yang sindiket ini, dia sangat bijak. Apa yang dia buat, dia telah membuat ugutan secara rambang. Dia pergi kepada jiran-jiran, dia pergi kepada rakan-rakan tetangga situ, dia kacau family, dia kacau adik-beradik, dia kacau abang ipar, kacau adik ipar, semua dia kacau. Akhirnya telah terjadi, maka mereka ini yang menjadi mangsa alung sindiket yang terbaru ini, saya panggil dia mangsa alung sindiket alung Singapura, Sarawak dan Sabah. Saya anggap mereka ini kerana mereka menggunakan Singapore dollar, mereka menggunakan bahasa Sabah dan Sarawak. Jadi saya tak tahu nak panggil apa, tapi saya anggap ini sindiket alung penipuan, sindiket alung penipu. Tak seperti alung-alung yang lain. Alung-alung yang lain pinjam RM700, bayar balik RM1,000, RM1,200, maka selesai. Ini sindiket yang bukan saja mencemarkan reputasi alung yang selama ini. Mungkin ada alung-alung yang memang bagi pinjam, bayar balik, settle. Tapi ini saya nampak lebih kepada penipuan yang jelas, yang melibatkan pegawai bank, melibatkan keledai akaun, sehingga hari ini bila dituduh ke mahkamah, hanya yang ditangkap hanyalah keledai akaun. Bagaimana dengan pegawai bank yang terlibat, ejen bank yang terlibat, yang boleh bawa mereka ini buka akaun di luar, bawa mesin thumbprint itu di luar, di hadapan bank, pergi thumbprint, buka akaun, hanya menerima gaji, suapan, habuan sebanyak RM500 ke RM1,000. Sebab itu saya nampak ini perlu dilihat secara menyeluruh. Saya nampak PDRM telah buat kerja yang banyak, telah menangkap mereka yang telah melemparkan cat, bom petrol, lemparkan poster-poster di rumah jiran-jiran. Tapi mereka ini juga diberikan gaji secara di atas talian, diberikan arahan dan juga gaji di atas talian sahaja. Bermaksud dia juga tidak pernah berjumpa dengan sindiket alung ini. Semua ini berurusan, yang tukang baling cat hanya berhubung secara dalam talian, yang baling petrol berhubung secara dalam talian. Semua ini di atas talian. Jadi hari ini bagaimana kita nak mengesan dan menangkap mereka ni? Pastinya kita kena gunakan fear factor. Fear factor ni bagaimana? Kita perlu sudah menjalankan modus operandi, iaitu menangkap keledai akaun dan juga pegawai-pegawai bank yang terlibat, supaya alung-alung hari ini, sedikit alung ini tidak dapat mencari ruang untuk memberi habuan duit kepada mereka-mereka ini untuk membantu dia menjalankan aktiviti haram dia ini dan penipuan ni. Kenapa saya kata ini penipuan? Cuba bayangkan,
pinjam 300, 500, RM1,000 kena bayar sampai RM30,000. Dan dia memang kata, dia pandai. Setelah terpinjam RM500, dia kata, okay, you kena bayar besok RM2,000, lagi 1 minggu RM2,000. Tiba-tiba waktu kita nak bayar RM2,000 tu saja, dia terus kata, oh sorry, you sudah lambat, kita sudah upah orang sudah baling cat dekat rumah you, sekarang upah cat you kena tambah lagi RM1,500, RM2,000. Jadi bila dia bayar, dia kata, saya pinjam RM500, kenapa kena bayar RM4,000? Okey, you sudah lambat. Dia baling pula cat ke rumah jiran-jiran. Oh, upah pergi bayar jiran. Dia mengugut mangsa ni, dia menekan mangsa ni dengan kerja-kerja haram yang dia buat. Sedangkan orang tu pinjam RM500 saja. Tapi apa yang dia telah buat adalah, sekarang saya sudah baling cat rumah jiran-jiran you sebab you tak mau bayar tepat masa. Okey, tambah lagi RM5,000 sehinggalah menjadi RM30,000 baling bom petrol. Dan dia meletakkan setiap kerja-kerja kotor yang dia buat kepada mangsa itu, dan mangsa yang kena bayar penalti itu. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan, takkan kita nak biarkan benda ini berterusan? Takkan hari ini kita nak biarkan mereka ini berleluasa? Sebab itu saya nampak PDRM yang paling penting anda kena cari adalah kepala jerung ni. Sedikit alung penipuan ni, penipuan sedikit alung ni, ini yang kena cari. Pegawai bank dan juga kedai akaun ni hanyalah sepihan saja. Yang buat duit ni, dia bayar gaji kat orang tu RM1,000 je, seorang RM1,000, RM2,000. Dia telah collect duit ratus ribu, jutaan ringgit untuk satu akaun. Bayangkan dia telah buat benda ni kepada ramai orang menjadi kedai akaun dan ejen-ejen di seluruh Malaysia ini, dan yang kena tangkap dia orang. Dia orang dapat tak berapa sen. Satu akaun RM1,000, RM500 pakai nama dia, kena tangkap, kena reman, kena tuduh, lepas tu masuk dalam penjara, duduk 5-6 bulan. Ya, ni yang menjadi sindiket alung ini, yang menjadi ketua kepala alung penipuan ini masih berleluasa. Dia puncanya asal ni kita dapat seorang dia berkait-kait kampung pagi semua satu kampung anak kalau tidak ni kita boleh bantu macam tu. Tapi ini diorang ni datang besok kita tangkap juga. Anda kata ada orang aduan report kata ini scam, dia tetap kena turun mahkamah confirm 2-0. Serius. Tapi kalau diorang bagi kerjasama buat report dulu sama bos, kita orang nak kena benda ni dah kena disediakan. Kalau tidak kena 29/1. Ya betul. Tetap diorang ni dia macam apa, diorang ni dia terpedaya dengan diorang di kedai iklan. Diorang kedai bang. Tapi cara diorang di kedai kan tu daripada iklan, and then daripada iklan ni lah yang offer buat macam ni, ada syarikat ni, kau akan ada syarikat, dalam syarikat tu ada nama kau dan member kau, ada nama kau dan member kau, tiap-tiap bulan kau akan dapat income macam ni. Jadi yang dia ni pergi buat ni, lepas dia buat SSM dia buat tu pun atas arahan dia orang, pakai alamat ni apa semua tu. Yang ni orang yang abang buat ni tu kes along patah berdekat dia. Yes. Abang dah mesej dia balik tak? Dia tunggu ada satu benda dekat ke sampai ada mesej dia balik tak? Sekarang ni abang cari dia ni sebab saya cari dia sebabnya pada mulanya dia ni tak nak deal. Tak nak dia minta ribu-ribu. Lepas tu time tu juga saya scan apa semua dapat, saya cakap saya bagi alamat apa nama apartment wawasan tu. Betul. Terus bagi 300 settle. Aplikasi easy do it. Kiri kanan, kau elok muka sama. korang betul tak kesian kat mak bapak korang? Korang semua abang nak kau bagi tu mak bapak korang. Lepas ni selepas kau reject kau punya account number, along tu mesti panas buntutnya. Kau ingat apa? Dia bukan company untuk korang senang ke? Bukan untuk dia orang senang. Bukan untuk kau senang, untuk dia senang. Cakap RM500 tu apalah sangat. Kalau dia scam kat orang dia dekat 400-500 ribu. Kau tak percaya dekat abang, kau pergi bank, kau print out statement bagi kau. Ayah duduk depan. Bagi ayah kursi tu. Awak duduk sana. Korang kira selamat. Kau kena berterima kasih. Ni mak ayah kau semua ada tak ni kalau kita call ni? Mak ayah kau semua ada tak? Nanti dengan bapak-bapak kau ada balik cat merah ni. Yelah ni macam Along ni macam-macam boleh kita tak boleh baca dia punya perangai ni. Kan kejap lagi ni brother ni dah jumpa, selamatlah korang. Kalau brother ni tak jumpa benda ni berterusan, kau rasa macam mana? Lagi teruk. Ada lagi kawan-kawan korang yang tak tahu benda ni dan kena tapi dia tak nak datang. Sini je. Tapi memang banyak lagi ni. Memang banyak lagi. Bau ni. Bau ni. Saya rasa bawa Syafiq ni ramai. Syafiq ni yang kita kena dia datang boy. Apa? Datang Rasa dia tak datang rasa. Datang. Saya boleh tunjuk tapi rumah dia tingkat berapa saya lupa. Ada kau ingat? Siapa ingat sini? Kau ingat? Saya tak ingat tapi saya tahu Carimba je. Blok tu saya kemungkinan saya rasa blok C. Dia kerja tempat kerja tahu. Tempat kerja sama. Kerja Korang kalau fokus ambil seorang-seorang ni, tanya dia orang detail untuk simpanan kita. Jadi bila terjadi macam ini, cik kerja? Saya kerja sendiri. Kerja apa cik? Consultant. Consultant. Okay, kita tanya kembar, saya berminat kembar sebab saya pun nakal. Jadi bila terjadi macam ini, rasa menyusahkan ayah tak? Rasa hari lepas kena tangkap naik motor kan? Tahun ni lah. Hampir. Tahun lepas.
Macam mana boleh sampai tahap cik bila dengar cerita ni, apa perasaan je? Tak tahu nak cakap lah, penat. Letih. Cik jujur saya cakap cik jujur anak cik ni nakal ke tak nakal je? Nakal. Abang dulu nakal juga, tetapi dengar cakap mak bapak. Diorang tak nak dengar apa saya punya cakap. Saya pun bila jadi masalah apa nak buat, dia jadi anak. Kita itulah, dia tak tahu kita punya susah. Tak senang kita nak jalankan. Saya letih cakap. Dengar ni ni kau anggap sebagai ayah kau. Letih cakap. Jangan kau membenci pakcik ni pula. Kita orang tidur malam tak tentu masa kadang-kadang. Merembet. Dah cakap pun tak boleh lah. Ayah kau ni, aku dapat rasakan dia ni kecewa dengan korang. Sepatutnya seorang anak tu kena bagi dekat ayah. Yelah, bagi senang lah. Tak bagi duit apa. Ayah kau bukan nak duit pun. Dia nak tengok kau berjaya je. Tak berjaya sampai kata pun tak apa, janji kau bekerja. Itu saja ayah kau nak. Aku tahu ayah kau penat ni. Cik umur dah berapa dah? 51. 51. Kita orang Melayu tak payah panjang lah. Kita kalau panjang umur panjang lah. 60. Ada masa untuk kau berbakti dengan mak ayah kau? Abang tanya, ada ke tak ada? Bila kau nak berbakti dengan ayah kau ni kau menyusahkan pula mak ayah kau yang ada kat rumah. Kalau contoh katalah kes ni kita dah ambil, Along tu marah, pergi sebelin ayah kau, apa perasaan kau? Benda tu akan berlaku tau. Benda ni akan berlaku. Memang akan berlaku. Lagi-lagi pula abang ni dah tekan, tiba-tiba boom, sekorum. Ini saya ingat satu company je, brother. Satu company, satu Along ni. Semua dia tekan ni. Habis dia kata, wah, ini orang nak bagi saya mati. Lu tunggu saya punya ni. Alamat dia ada. Jadi cik, saya pula tengah buat rumah renovation. Kami berpindah. Yelah, duduk rumah tengah ada renovation. Betulkan lah untuk future lah anak-anak kan. So mana ayah kau besar weh? Ada pula ayah fikirkan future untuk anak-anak. Uncle jangan fikir pasal dia, uncle. Sebab dia pun tak fikir pasal uncle. Yelah, Bawa je nak fikir pasal dia. saya banyak cakap. Dia orang bukan tak tahu, saya banyak cakap. Saya berjaya bawa abang-abang dia 2 orang. Yang seorang dekat Politeknik Ungkoma, dia yang second Politeknik Sabah Pernah. Yang ketiga pun okey. Dek, kau ni muka bukan muka gangster dek. Kau bukan muka gangster dek. Kau kena tahu tu. Kau bukan muka gangster. Muka kau ni bantu ayah kau, memudahkan urusan ayah kau. Bukan kau menyusahkan ayah kau macam ni. Saya susah nak cakap lah sebab ayah kau ni dah banyak berkorban untuk kau. Kau umur dah berapa? 21. Jauh lagi perjalanan tu. Sini je dek. Kau tak payah muka nakal lagi. Kau tak nakal pun. Ani yang kau pinjam, kau pakai duit, kenapa tak cukup makan sampai RM500 kau nak ni? Ini kalau kau orang kena ni 9 tahun. Masuk penjara kalau dah ada kod panduan, susah dapat kerja bang. Kau faham? Sebab 500. Ayah kau ni, kau dia fikir mana nak letak muka. Orang saudara mara mesti cakap macam mana kau didik anak kau boleh sampai masuk penjara. Kau rasa kau malu ke bapak kau malu? Kau dah tentu-tentu malu. Bapak kau ni mana nak letak macam ni ke cara kau mendidik? Kecewa ayah kau macam mana menatang minyak yang penuh, belakang jadi macam ni. Ayah kau tak nak tengok kau berjaya sampai beli banglo semua. Aku tengok ayah kau tak nak macam tu. Cukup kau sekadar bekerja, duit kau makan dah sendiri. Jadi jangan nakal, jangan cuik dia orang, jangan buat benda-benda yang faham? Apa betul tak cik saya cakap cik? Saya dah 20 tahun saya cakap benda ni. Apa yang cakap? Apa yang abang cakap itu dia cakap. Teruskan. Sebab dalam karier hidup ni, satu kena faham, you kena bekerja keras. Saya tolak semua kerja saya ada banyak kerja nak buat. Banyak report dan company, banyak macam call itu ni. Otak dah macam lagu kan. Journey itu jauh lagi. Kau baru ini pun tak ada. Ini pun tak kenal. Tak pernah Benda kecil pun kau boleh kantoi yang ni. Besok umur kau dah besar sikit macam mana? Orang bagi dadah, kau pergi jual. Kau faham tak? Kita punya pemikiran ke depan macam korang. Alah, 5 hati ni sudah boleh lah try mission. Siapa main mission ke sini? Jujur sebelum kita tengok handphone. Saya ada main tapi dia bukan. Angkat tangan siapa main try mission. Pernah main lah. Lagi? Pernah ya. Kau tengok. Kau nak main mission untuk apa? Kau main mission ke tak? Kau jangan duduk diam. Kau muka pun bukan muka gangster. Kau tu muka-muka orang buat kebun kau tu. Bukan banyak hati nak jadi gangster, pinjam Along. Ingat ada link-link apa? Okey, untuk korang bagi solution untuk korang macam mana selesai, dan kita cuba bantu. Kita akan record korang. Kalau terjadi apa-apa kat korang, kita akan ke depan. Kita akan bagi tahu kamu adalah mangsa yang teranaya. Tapi engkau kena bagi cerita yang jelas. Kau bagi tahu plan supaya besok korang akan kena tahan dia. Confirm, saya cakap terang. Satu orang yang kena scam 10,000, 20,000, dia buat report atas akaun kau, polis akan cek akaun tu.
Lepas tu kau nak macam mana? Kau nak cakap apa? Kau tipu. Saya tak tahu apa, tak boleh. Kau kena bertanggungjawab juga. Sebab sekarang ni kita nak bagi tahu dekat orang-orang luar untuk jadikan benda ni satu contoh, jangan buat. Faham tak? Itu paling penting. Kau jangan pusing cerita dan kau kena bagi tahu kenapa saya nak sangat duit 500 tu. Sebab apa? Mungkin sebab kau nak berjudi. Kena jujur. Mungkin nak pergi merepit, nak jumpa awet, nak jumpa apa. Kena jujur benda tu. Faham tak faham? Faham. 3 kali kau dapat duit tu, kau mesti cakap 3 kali. Kau jangan 3 kali tak abang saya dapat sekali. Jangan tipu sebab kita orang dengan abang ni nak bantu. Saya memang sekali. Kau memang sekali cakap sekali. Kalau 10 kau tak 10 kali. Awak rasa duit apa? Dia orang-orang yang pinjam. Duit orang-orang yang ditipu dapat kawak, bermakna itu black money. Gila awak, black money ni bahaya ke? Kami dah pernah kena bang, 90,000. Jangan main. Orang kata menangis tak berlagu. Orang masih kena, diorang kan tak tahu, diorang tahu. Kabel ni korang ada tak yang lepas dekat along tu? Ada tak? Tak ada. Orang keluar dulu. Dia pakai air. Jadi, diorang ni semua kat bank personal. Okay, korang Keluar semua. Sekarang ni korang seorang aku nak ke depan hantar IC bagi nama. IC korang confirm korang punya ni photostat copy IC ada bagi diorang tak? Apa yang kita ambil? Ada. Kabel bagi sekali. Bagi. Kalau benda ni lambat, you lagi susah ni. Jadi apa yang sekarang tengah korang fikir? Bagi tahu satu-satu daripada sana sampai Apa yang sekarang dah berlaku ni, apa yang sekarang kau fikir? Tak, orang serang lah. selain daripada menyesal. Saya Tak nak, diorang misal tak nak. Adik kat sini kita bukan gurau Adik tengok je abang macam ni tapi abang tak suka gurau. Walaupun ada ayah awak. Menyesal lah. Menyesal. Selain daripada menyesal, abang tak nak dengar. Selain daripada menyesal, memang dah lama korang menyesal. Sekarang dah terjadi ni, apa yang kau fikir? Nak abang beritahu contoh? Nak? Cuba tengok muka ayah kau. Sedih. Sedih sebab? 8. Buat kesilapan. Selepas ni apa yang perlu kau buat? Dengan ayah kau. Sekarang kau minta maaf dengan bapak kau. Aku sebenarnya geram dengan kau. Sebab kalau melibatkan orang tua, aku tak boleh diam. Tengok apa? Macam tu cara kau minta maaf dengan bapak kau. Macam tu cara minta maaf dengan ayah. Sebab dah terbiasa kan buat salah. Macam tu buat ayah. Tak apalah dek, 7 tahun lagi kalau ayah tak ada, nak tengok you boleh survive tak? Dan now you pun ada masalah, you punya bapak ada kat sebelah lagi tau. Lagi 6 tahun, contoh abang Bon tangkap you selepas 6 tahun, you punya father dah tak ada. Ayah nak tengok siapa yang jawab untuk dia. Minta maaf betul-betul. Macam mana apa yang kau kena minta maaf tu sebab apa? Kena bagi tahu. Janji tak? Janji ya? Okay duduk. Dek, next. Yang dah kahwin ni, sepatutnya anak pun dah ada. Ni abang kan? Nah, tu abang. Abang aku nak tengok kau profesional tak? Kau cara kau minta maaf dengan bapak kau. Saya minta maaf dulu. Kita buat lagi. Minta maaf. Saya dah tahu benda ni sampai berdalam. Saya minta maaf. Kalau saya tahu benda ni sampai dalam, tak buat apa. Saya dapat tahu benda ni bukan sebab tu. Kalau cakap sebab buka apa. Sebab tu masa tak duit, tak tu main buat. Kenapa tak minta bapak? Saya tak nak minta bapak kau tu. Buat kena dapat rumah semua. Saya nak maaf pak. Sebab saya dah Kita buat lagi. sebab dia dah minta. Ya Allah. Hanya satu akaun lah, 5-4. Ya, dulu sebelum kita kenal. Kau sebagai seorang abang, aku tegur. Sebab aku anggap korang ni macam adik-adik aku. Nampak adik buat tak elok, kena tegur. Bukan abang buat sekali. Faham? Abang harap kau insaf sebelum ayah kau ni. Sekarang ayah kau ada, dia boleh backup kau. Ayah kau dah tak ada, nanti kau ada fikir tak macam mana penat dia mencari duit daripada pagi sampai besar. Bukan untuk diri dia, untuk korang dia. Aku sangat-sangat terharu bila ayah kau cakap tadi dia buat untuk korang, rumah tu. Patut anak lelaki ni cari duit sendiri lah. Betul. Tapi ayah kau punya sayang kat kau. Kau macam mana melawan pun dengan dia, dia tetap sayang dengan kau. Macam mana kau boleh melawan cakap dia? Kau rasa menyesal tak? Ini baru dia tanya menyesal. Faham? Dah sangkut banyak nanti kau. Saya menyesal dan sedih. Balik saya akan bagi tahu dengan family yang saya dah buat, dan saya akan bagi tahu dengan kawan supaya jangan terpengaruh dengan benda ni. Kuat sikit lah. Saya pun menyesal dengan diri semua. Nama kau? Nama Muhammad Fazli Hikmat. Kau orang kaki kau tu, cuba bangun ni, duduk sikit. Nama saya Muhammad Fazli Hikmat. Saya pun menyesal dengan benda ni semua. Saya janji apa ni tak akan pengaruh dengan benda ni lagi. Next. Heri Raimi. Daripada mana? Kelah. Saya rasa sedih, menyesal juga. Saya rasa tak ada kawan-kawan yang pengaruh lagi dengan benda macam ni.
Saya Muhammad Hafiz daripada Kelang. Saya rasa menyesal. Saya tak tahu nak cakap macam mana sebab mungkin bapak saya tahu pun dia rasa sedih. Saya pun tak tahu macam mana nak bagi tahu bapak saya nanti, nak explain kat dia. Macam mana pun saya rasa menyesal sangat sebab buat benda macam ni. Saya rasa benda ni menyesal lah saya buat. Lagi satu saya pula yang bawa kawan-kawan saya saya yang bagi tahu diorang. Saya sebelum saya bagi tahu diorang saya tak gaji. Saya rasa menyusahkan lah macam acik. Saya betul-betul minta maaf. Nanti seorang balik nanti saya bagi tahu orang tua saya. Saya takkan saya nak orang tua awak semua datang kat sini. Bagi saya tahu ada setengah orang ni dia takkan beritahu mak kan. Saya bagi tahu saya suruh dia datang. Suruh dia datang semua cakap kami nak jumpa. Boleh. Nanti mak saya duduk dekat Sabak Menam. Seorang nanti bila bawa dia. Saya baik duduk. Saya Muhammad Aris Fernandin. Saya daripada Kelang. Saya rasa menyesal dengan benda yang saya buat dan saya akan cuba masalah bagi ni sendiri. Maka akan update dengan dia kan. Saya pun harap benda ni dapat selesai. Aku kat sini kan, aku tahu korang ada yang hati keras, ada yang lembut kan. Janganlah buat benda-benda yang rasa menyalahi undang-undang kan. Main dadah kan. Orang ni muda lagi. Janganlah kita nampak 500 tu besar tetapi nanti awak tak percaya macam siapa yang dah kena balai rekod awak kalau awak pergi, kalau contoh kata semboyan bantu ni, kalau boleh bantu kau orang, bantulah. Kalau tak boleh, memang fikir logik akal pun, kenapa kau nak pergi bagi orang kau punya akaun? Betul. Bila kau bagi orang akaun, bermaksud dia apa? Memang kena scam lah. Faham tak? Jadi korang kalau kena apa-apa, korang tabah je lah. Itu adalah ujian. Sebulan 500. Saya dapat 4 ke 5 bulan. 500. Awak apa? 3 bulan. 3 bulan. 1,500 awak? 3 bulan juga. 1,500 awak? 3 bulan juga, 1,500. 6 bulan. 3,000 awak? 3,500. Kau ada apa-apa komisen tak? Kau cakap jujur dengan aku. Ada. Komisen berapa? Seorang 100. Seorang 100 ikut kau daftar, kau cakap sikit kau beli. Dia cakap kalau nak lebih tarik seorang 100 hari buat macam tu. Satu orang 100 dia bagi kat kau. Dah berapa banyak orang kau buat? Ini semua yang saya bawa. Ini semua kawan-kawan saya. Ni semua sebab apa? Sebab saya. Bukan sebab kau. Sebab apa kau buat benda ni? Sebab time tu saya tengah susah nak tolong family saya kat kampus. Sebab bapak saya kerja sendiri, kadang tak ada ni. Saya nak tolong family saya. Faham? Dia tak ada. Kau rasa pakcik ni susah tak? Susah. Kenapa dia tak buat benda tu? Pergilah buat, suruh pakcik tu buat. Kenapa abang ni tak buat? Bukan alasan susah untuk kau jadikan kawan kau ni kedai yang pekat ni. Kau boleh dicas sebagai engkau ni adalah untuk rekrut untuk semua dia. Bukan 420 pasti. Saya macam saya just cerita lepas tu diorang yang macam iyalah kau rekrut lah. Kau rekrut lah. Kau nak masuk penjara. Kau nak ada kata dia keluar, dia masuk penjara atau kau nak pasal lagi siapa? Kalau boleh semua. Semua dia tak masuk penjara. Tak nak masuk penjara. Tak nak masuk penjara. Okey, dia orang yang menyuruh kau buat benda ni. Kau akan suruh siapa masuk penjara benda ni? Dia lah bang. Betul tak? Mestilah dia orang pertama yang kaya kau. Kau nak masuk penjara tak? Dia yang buat. Kau nak suruh dia masuk penjara tak? Tak nak. Habis macam mana cara? Nak suruh apa? Nak suruh ayam kau masuk penjara? Mastermind wajib ditangkap. Dia bukan kira ni member aku bang, jangan tangkap. Kita tak ada apa-apa kuasa. Kau kena faham benda tu. Kita kesian tengok dia ni member. Berhenti fikir pasal member, fikir pasal keluarga. Jadi ini benda yang perlu diberi perhatian. Saya bukan main-main benda ni. Benda ini sangat berat. Telah ramai keluarga-keluarga mangsa kepada keldai akaun yang meminjam ini menjadi mangsa-mangsa ini telah hidup dengan keadaan tidak sempurna. Hancur hidup mereka. Bercerai-berai. Hilang pendapatan. Puncanya konon-konon nak buat duit RM500,000 nak tambah pendapatan keluarga. Akhirnya telah memusnahkan kehidupan mereka
mereka. Jadi sebab itu pihak PDRM tolong segerakan untuk menangkap pegawai-pegawai bank. Kerana apa? Keledai-keledai akaun ini, saya mohon untuk anda semua tampil, beri kerjasama kepada PDRM untuk memberi maklumat di mana cawangan-cawangan bank yang telah anda pergi untuk buka akaun, dan anda pasti, saya yakin anda mengenal pasti ejen-ejen, pegawai bank, office boy dia ke siapa sahaja yang ada di bank-bank ini, anda pasti mengenal pasti. Tibanya tampil anda untuk beri kerjasama, walaupun anda akan menerima hukuman pasti, tetapi sekiranya anda memberi kerjasama yang baik kepada pihak polis, saya yakin pihak polis ada ruang dan peluang boleh diberikan kepada mangsa-mangsa ini, dan supaya anda menjadi tempat untuk memudahkan urusan PDRM untuk mendapatkan maklumat. Lambat laun anda larikan diri, anda tetap ditangkap. Anda pasti ditangkap kerana laporan polis ke atas semua mangsa-mangsa ini telah dibuat di seluruh Malaysia. Semua orang akan buat laporan polis. Lambat laun anda akan diangkut oleh pihak polis di seluruh Malaysia. Sebelum anda diangkut, pergi tampil, beri keterangan pada pihak polis, beri maklumat pada pihak polis, tunjukkan pada pihak polis siapa ejen bank yang anda berjumpa, siapakah di mana cawangan bank yang telah anda berjumpa, di mana kawasan, lokasi, dan buat laporan polis. Setelah anda beri keterangan pada pihak polis, buat laporan polis, beri tahu bagaimana anda ditawarkan, bagaimana habuan anda ditawarkan oleh pihak-pihak mereka ini, dengan siapa anda berjumpa. Tunjukkan modus operandi ini kepada pihak polis, supaya pihak polis boleh menangkap kepala-kepala jerung yang korang hajar ni, yang memang penipu ni, yang perlu mereka ini diambil tindakan. Saya rasa ini cukup melampau, kerana mereka ini masih bergiat aktif dan kita tak tahu siapa dia. Ini adalah somebody somewhere, kita tak tahu dia siapa. Dia menggunakan nama dia Michael, tetapi kita tak tahu siapa Michael ni. Boleh jadi 1000 orang nama Michael, boleh jadi 100 orang nama Michael. Jadi sebab itu modus operandi ini perlu dihentikan dengan segera. Dengarlah maklumat-maklumat yang telah kita berikan dalam bentuk video ni, dan boleh tonton di YouTube supaya anda boleh pakai, dan ini boleh menjadikan satu jalan cerita untuk mengenal pasti modus operandi Along ni. Itu saja. Saya harap pihak polis, SPRM, pihak immigration semua perlu terlibat, kerana ini adalah sedikit penipuan Along yang terbesar yang berlaku di Malaysia, dan mereka ini memang akan dihapuskan, dimusnahkan perniagaan mereka. Jadi ini perlu dia beri perhatian. Mohon pihak polis, mohon kepada Tan Sri IGP, mohon kepada Tan Sri SPRM, tolong tengok kes ni dan tengok dengan teliti, kerana ini kes yang sangat penting, perlu diambil berat. Saya mohon sangat-sangat. Assalamualaikum.